Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita sambung penakulan logik. Okey, hari tu kita dah pergi kepada pernyataan benar atau palsu, sama ada satu pernyataan tu benar atau palsu, dan penafian dibuat menggunakan tidak dan bukan. Okey. Ada implikasi. Lepas tu hari tu kita belajar lagi apa ni? Akas, songsangan, kontrapositif. So benda ni hari tu kan. So hari ni nak masuk hujah. So hujah ni terbagi kepada dua, iaitu hujah induktif dan hujah didaktif. Hujah didaktif dibuat untuk menjadikan satu pernyataan itu kuat dan meyakinkan. Manakala hujah didaktif tu menjadikan pernyataan itu sah dan munasabah. Okey. Apa beza dia induktif dan didaktif ni? Okey. Induktif ni kesimpulan umum dibuat daripada kes-kes yang khusus. Maksud dia kes yang khusus tu, contoh ni premis 1, kes pertama, kes pertama lah, premis 2, 2 darab 1, 2 tolak 1, 1. Premis 2, 2 tolak 2, 4, 4 tolak 1, 3. Premis 3, 2 darab 3, 6, 6 tolak 1, 5. Ni kes-kes lah. 2 darab 4, 8, 8, 1. Ni kes-kes khusus. Lepas tu dia buat kesimpulan. Kesimpulan dia kata kalau persamaan ni semua adalah 2n tolak 1, di mana n ni berubah menjadi 1, 2, 3. Tu maksud dia. Dia buat kesimpulan berdasarkan kes-kes. Kalau hujah didaktif pula, dia buat kesimpulan khusus berdasarkan premis umum. Dia terbalik Okey, dia buat kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. So, umum tu maksudnya semua A ialah B. Dia umum, tak ada spesifik. Okey, premis 2, C adalah A. Kesimpulan dia, C adalah B. Okey. Contoh lagi, semua gandaan 6 ialah gandaan 3. Okey. Semua tu maksudnya umum lah. Premis yang umum 18 adalah gandaan 6. Okey, kesimpulannya 18 adalah gandaan 3. Okey, lagi contoh, jika premis 1 ni, jika P maka Q, P benar. Kesimpulannya Q benar. Okey, ada contoh kat bawah ni. Okay, kita pergi satu-satu nanti. Muka surat 71 ni dia buat dialog lah sikit kat sini. Dia nak terangkan maksud hujah. Apakah maksud hujah? Okey, beza hujah didaktif dengan hujah induktif. Okey, contoh yang budak yang pakai beg oranye ni cakap, jika Suhaimi menyiapkan semua kerja rumah matematik, maka Puan Sharifah akan puji kamu. Lepas tu Mutu cakap lah. Tu Suhaimi kata, Mutu, Puan Sharifah tidak akan puji saya. Okey, tidak akan puji saya ni maksudnya maksudnya apa? Dia tak buatlah kerja sekolah tu. Tu maksudnya kita boleh dapat perbualan ni, kita boleh dapat kesimpulan sama ada si Suhaimi ni buat kerja sekolah ke atau tak. So melalui perbualan ni kita tahulah dia tak buat kerja sekolah lah, sebab hujah dia sebab dia tidak puji kan, cikgu dia tak puji. Okay. Proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan dikenali sebagai penghujahan. So hujah boleh terdiri daripada beberapa premis dan satu kesimpulan. Okey, premis merupakan pernyataan yang memberikan informasi sebelum satu kesimpulan dibuat, dan kesimpulan merupakan satu kesudahan atau keputusan. Okey, kalau satu hujah biasanya terdiri pada kurang-kurangnya 2 premis dan satu kesimpulan. Okey. So kita nak bezakan antara didaktif dengan induktif ni, kita kena tahu pernyataan tu khusus ke umum kan. Okey, contoh pernyataan ni, luas segitiga ABC adalah 8 cm kuasa 2. Okey, ni khusus sebab dia bagi nama ABC ni, dia bagi nama segitiga ni ABC dia. So ni ada pernyataan khusus. Contoh Okey, kemudian ni, semua prisma mempunyai keratan rentas seragam. Semua prisma, bila nampak perkataan semua ni, maksudnya dia umum dah lah. Semua gandaan 2 berakhir dengan digit genap. Ni pun semua kan. So dia umum.
Okey, 15 boleh dibagi tepat dengan 3. Ni dia spesifik 15, so khusus. Dan selanjutnya lah. So kita boleh tahu satu pernyataan umum ke khusus berdasarkan ayat dia. Kalau semua-semua tu, perkataan ada semua tu, kebanyakannya adalah umum lah. Okey. So, di kesimpulan kat sini, pernyataan khusus adalah pernyataan khas merujuk kepada satu kes tertentu. Manakala pernyataan umum adalah pernyataan yang menerangkan sesuatu konsep secara menyeluruh. Kalau khusus tu merujuk ke kes tertentu, umum tu secara menyeluruh. Okey, terdapat dua jenis hujah, iaitu hujah didaktif dan hujah induktif. Okey. So, hujah didaktif dengan hujah induktif menjustifikasikan. Okey. Kalau didaktif ni, cikgu ulang balik tadi. Didaktif ni daripada premis umum kepada kesimpulan yang khusus. Okey, kalau induktif pula daripada premis yang khusus kepada kesimpulan yang umum. Okey, kita tengok cara aku nak hafal, muka boleh hafal didaktif D-U-K, duk. Didaktif umum khusus. Kalau induktif I-K-U. Induktif khusus kepada umum. Okey, hujah A. Luas sebuah bulatan adalah pi J kuasa 2. Bulatan A mempunyai jari 7. Kesimpulannya luas bulatan A adalah 154. Okey, luas sebuah bulatan yang ni adalah umum. Luas sebuah bulatan adalah umum lah, pi J kuasa 2. Dan kesimpulan dia buat sini, luas bulatan A adalah 154. Kesimpulan dia khusus. Okey, khusus. So ni adalah hujah didaktif. Okey, B pula. Semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. 72 adalah gandaan 6. Maka 72 adalah gandaan 2 dan 3. Okey, semua. Semua ni, okey, dia umum lah. 72 adalah gandaan 6. Okey, umum. 70 adalah gandaan 6 dan 3. 2 dan 3. Ni khusus. So, ni pun didaktif juga. Kan? Sebab dia start dengan umum, kesimpulan khusus. Kalau C, 1001, 2001, yang ni khusus. Dia nombor dia sendiri, khusus. So, kesimpulan dia, N kuasa kosong sama dengan 1. Di mana N 1, 2, 3, 4. Okey. So, kesimpulan dia umum lah. So, bila khusus ke umum, equal, iaitu induktif. Tu. Dan seterusnya lah. So, ingat dia aturkan dia macam tu. Okey. So, hasil daripada rangsangan ni, kita buat sikit tadi. Hujah didaktif adalah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Khusus di kesimpulan khusus premis umum. Okey, maksudnya didaktif ni daripada umum kepada khusus, duk. Premis umum kepada kesimpulan khusus. Hujah didaktif pula proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Maksudnya induktif ni premis dia kena khusus dulu, baru kesimpulan yang umum. Okey. So, tengok contoh ni. Semua sudut tirus, tentukan sama ada hujah berikut adalah didaktif atau induktif. Semua sudut tirus adalah kurang pada 90. Sorry. Terhilang. Okey. Ni. Semua sudut tirus adalah kurang pada 90. Semua sudut tirus. Okey, ni adalah premis yang umum lah. Sudut PQR adalah tirus, maka sudut PQR adalah kurang pada 90. Ini khusus, dia spesifik ke PQR. Okey, so hujah ni adalah umum ke khusus adalah, tengok kat sini, umum ke khusus adalah didaktif. So, ni adalah didaktif. Hujah didaktif. Nombor 2, semua wakil pertandingan sudoku adalah ahli persatuan matematik. Okey. Semua wakil adalah ahli persatuan matematik. Jamak adalah wakil pertandingan sudoku, maka jamak adalah ahli persatuan matematik. Maksudnya semua tu maksudnya umum lah.
Okey, jamak ahli ni khusus. So hujah dia adalah deduktif. Okey, hasil tambah semua sudut perlawaran segitiga adalah 360. Okey, ni disebut sudut perlawaran segitiga kan. So ni khusus. Maka hasil tambah sudut perlawaran setiap poligon adalah 360. Okey, maka ini kesimpulan umum. So bila khusus dulu baru umum, ia adalah hujah induktif. Hasil tambah digit 18 dibagi tempat dengan 9. Hasil tambah digit 27 dibagi tepat dengan 19. Hasil tambah 36 boleh dibagi tepat dengan 9. Okey, semua-semua ni adalah khusus. So kesimpulan dia, hasil tambah digit 9 boleh bahagi tepat dengan 9. Okey, so kesimpulan dia umum sebab hasil digit gandaan 9 ni banyak so umum. So bila khusus kepada umum, ia adalah induktif. Macam itulah kita buat Okey. Okey, penyelaian KNDV tengok buat. Okey, bagaimanakah anda menentukan dan menjustifikasikan kesahan satu hujah deduktif, seterusnya menentukan sama hujah itu sah, itu munasabah. Okey, hujah deduktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk, iaitu bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Kalau bentuk 1 ni, cara tulisan dia adalah macam ni. Semua A ialah B. C adalah A, maka C adalah B. Okey. Yang bentuk 2, jika P maka Q. P benar, Q pun benar. Okey, ni deduktif Deduktif, umum, kemudian khusus Okey, jika P maka Q, bukan Q adalah benar, maksudnya bukan P pun adalah benar. So ada 3 bentuk ni. Satu hujah deduktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Okey, kita tengok contoh ni. Premis, semua pelakon pandai menari. Jasmine adalah pelakon. Jasmine pandai menari. Okay, hujah di atas merupakan hujah yang sah. Okey, walaupun kita tahu bahawa premis 1 adalah palsu. Maksudnya bukan semua pelakon ni pandai menari. Tapi hujah ini masih sah kerana hujah ini memenuhi bentuk 1. Okey, dia macam bentuk ni kan, hujah ni memenuhi bentuk 1. Tapi hujah di atas tidak munasabah kerana premis 1 adalah palsu. Okey, ni sah tapi tidak munasabah. Sah tetapi tidak munasabah. Kenapa tidak munasabah? Kerana premis 1 ni adalah palsu. Semua berlakon tak semestinya pandai menari kan. Dia sah sebab dia gunakan bentuk 1. Tapi tak munasabah kerana premis 1 ni palsu. Okey, secara balik pada soalan tadi yang premis ni. Okey, secara generalisasinya, kesahan satu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah itu, bukan berdasarkan kebenaran premis atau kesimpulan. Maksudnya kesahan satu hujah tu dia sama ada kena ada bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Kalau dia tak ada 3 bentuk ni, dia tak sah. Tapi kebenaran tu palsu atau benar, kita tengok premis. Kalau premis dia palsu, dia tak munasabah lah. Kan? Kalau premis dia benar, dia munasabah. So kita nak tahu munasabah ke sah ke, okey, kita ada cara tu Okey, kita tengok contoh 17. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah sekiranya berikan justifikasi anda? Okey, premis 1. Semua gandaan 16 adalah nombor genap. Okey, betul? 16, lepas 16 apa? 16 tambah 16, 32. Semua tu nombor genap. 32 campur 16, 48. Okey, premis 1 ni benar. Okey, 64 adalah gandaan 16. Betul ke? 16 darab 4. Kan? Dapat 64 kan? Okey, ni benar. 64 adalah nombor genap. Okey, kita tengok dia bentuk apa. Semua 16 adalah nombor genap. Kita tengok bentuk dia. Ada bentuk kat sini tak? Dia bentuk 1 kan? Semua 16 adalah B. Semua A adalah B. Maksudnya semua 16 adalah nombor genap. Dia pakai bentuk ni. Okey. Lepas tu dia kata 64 adalah 16. Ni semua A adalah B. C adalah A. Maka C adalah B. Maksud dia macam itulah. So dia ada bentuk.
bentuk dia satu, so pernyataan ni sah dan semua premis dia benar. So maksud kita ni adalah sah dan munasabah lah. Okey. Okey, premis satu, B, premis satu, semua C adalah semua bola keranjang berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. Maka bumi adalah bola keranjang. Betul tak ni? Dia sah ke tak, kita tengok. Kita tahu bentuk satu dia yang cikgu bulat tu, semua A adalah B, C adalah A, C adalah B. Betul ke? Okey. Premis bola keranjang A bentuk sfera B kan. Okey, bumi C. Bumi adalah bentuk sfera. Okey, patutnya bumi ni sfera ni B kan. Kita tengok. Semua A adalah B, C adalah B. Kat atas ni C adalah A. Dia kena guna yang depan ni. Tapi yang bawah ni dia guna yang belakang kan. Itu tidak sah lah bentuk dia. Tidak sah. So kesimpulan pun tidak palsu lah. Tidak sah dan tidak munasabah kan. Tidak munasabah. Tidak sah dan tidak munasabah juga. Sebab kesimpulan dia palsu, tidak munasabah. Kita ikut bentuk satu kan. Okey, semua bola keranjang berbentuk sfera, bumi berbentuk sfera, bumi adalah bola keranjang. Mana ada bumi mana bumi bola keranjang pula kan. So tidak munasabah kesimpulan dia. Okey, C, premis satu, jika W kecil pada 9, maka W kecil pada 19. Okey, dia guna bentuk apa ni? Bentuk 2 ke 3? Okey, kita tengok ayat seterusnya. 4 kecil pada 9. 4 kecil pada 9. Okey. Betul, 4 kecil pada 9 ni. Kesimpulan 4 kecil pada 19. Okey. Jika W lebih kecil, maksudnya huruf nombor yang lebih kecil pada 9, lebih kecil pada 19. Okey, betul? Kan? Okey, 4 kecil pada 9, betul? 4 kecil pada 9, betul? Ni dia guna bentuk 2 ni. Kan? P maka Q, P benar, Q benar. Jika P ni P maka Q, P benar, ni P benar, P 4 memang kecil pada 9. Q pun benar, 4 memang kecil pada 19. So ni adalah sah dan munasabah. Okey, D, premis 1, jika A bukan kosong, maka A kuasa N tambah B X tambah C adalah ungkapan kuadratik. Okey. A tak boleh jadi kosong. Kesimpulannya A X kuasa N tambah B X tambah C adalah ungkapan kuadratik. Okey. Okey, dia pakai bentuk 2 ni. Bentuk 2. Dia pakai bentuk 2. Okey. So, tapi dia sah ke tak? Jika A kecil pada bukan kosong, A kuasa N bukan kuadratik. Ungkapan kuadratik ni dia guna kuasa 2. Sedangkan N dia ni, dia tak beritahu pun kuasa apa kan. Dia tak beritahu kuasa apa. Dia kena kuasa 2 baru dia ungkapan kuadratik. So, ni adalah bentuk ni sah sebab dia bentuk 2 kan, ni sah, tetapi tidak munasabah. Tapi tak munasabah. Ni pun sama. Kesimpulan ni pun salah. A X kuasa N adalah ungkapan kuadratik. Sedangkan N dia tak bagi tahu. Kalau dia bagi tahu kuasa 2, betul lah kesimpulan dia. Kan? Okey, E. Premis 1, jika jika K boleh dibagi tepat dengan 8, maka K boleh dibagi tepat dengan 4. Premis 2, 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 8. Okey, kita tengok bentuk mana guna. Okey. Kalau kita tengok, dia tak ada pun bentuk 2 dan 3 sebab 12 tidak disebut di dalam
premis 1. Okey, premis 1 dia tak ada nombor 12 pun. Jika Q dia premis 1 tak ada nombor 12 pun. Premis 2 tak ada nombor so premis 2 dia guna nombor 12. Maksudnya dia tak ikut bentuk lah. So tidak sah. Tidak sah. Kita tengok kesimpulan dia pula. 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 4. Kesimpulan dia salah. 12 boleh bagi tepat dengan 4 lah. 12 bagi 4, 3 kan. So tidak munasabah. Bentuk pun tak ada. Kesimpulan pun salah. So tidak munasabah. Okey, F. Premis 1. Jika K adalah nombor genap, maka K tambah 1 adalah nombor ganjil. 8 tambah 1 adalah nombor ganjil. 8 adalah nombor genap. Okey, benar kita tengok ada bentuk tak? Dekat atas 3 bentuk ni ada tak bentuk dia? Tak ada, sebab dia tak guna benda yang sama. Dia ada jika P maka Q kan. Dia kena ada guna benda sama. Ni tak sebut pun. Kan? Dia tidak sah lah sebab tak ikut bentuk deduktif kan. Tidak sah, dia tak ikut. Okey. 8 tambah 1 adalah nombor ganjil. Betul. 8 adalah nombor genap. Ni betul. Tapi munasabah lah. Sebab kesimpulan dia betul Tak sah tapi munasabah. Kalau awak tengok bentuk 1 ni adalah bentuk yang senang lah. Kalau kita nak buat hujah yang sah. Semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Okay. So kalau kita untuk satu topik ni, kita buat ni. Semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Okey, ni hujah-hujah, ni cara nak buat hujah deduktif bentuk 1 Okey, kalau dikata bentuk 1 hujah deduktif yang sah bagi setiap situasi yang berikut. Okey, semua mamalia menyusukan anaknya, kucing adalah mamalia, kucing menyusukan anaknya. Okey, awak buat macam ni, semua A adalah B. Awak anggap mamalia tu A, anak dia B, kucing tu C. Okey, C kena pergi, C ialah A kan, C mamalia A tadi kan. Ni betul lah, C ialah A. Kemudian kita betulkan sikit ni C. Kucing menyusui anaknya, maknanya kucing tadi C kan, anaknya adalah B. So awak bentuk macam tu lah. Okey, semua mamalia menyusukan anaknya, kucing adalah mamalia, kucing menyusukan anaknya. Kena macam tu. Ni A, ni B, ni C, ni A, ni C, ni B. Okey, tu bentuk pertama lah. Okey, kalau bentuk kedua, kita tengok sikit bentuk kedua macam mana. Tengok balik. Jika P maka Q, P adalah benar, Q adalah benar. Okey. So, bentuk B, jika P adalah Q, P adalah benar, Q benar. Ni bentuk kedua. Okey. Jika X lebih besar pada kosong, maka jika P maka Q, jika P maka Q, salah tulis. Jika P maka Q. Okey. Jika X lebih besar pada kosong, so X lebih besar pada kosong ni P, maka X bernilai positif. Ni Q. Okey. P adalah benar. 6 lebih besar pada kosong. Benar tak? 6 lebih besar kosong. Betul kan? Betul tak Q 6 bernilai positif? Betul. Okey. Yang bawah ni dua-dua kena benar. Okey. Jika X lebih besar pada kosong, maka X bernilai positif. So kita tulis macam ni lah. Kan? Okey. C ni diguna bentuk 3. Bentuk 3 ni bentuk yang ni lah. Jika P maka Q, bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. Okey, kita tengok. Jika X adalah nombor ganjil, maka X boleh dibagi tepat dengan 2. Jika P, maka Q. Okey, bukan P ni. 18 tambah 1
tidak boleh dibagi tepat dengan 2. 18 bukan nombor ganjil. So ni kena bukan, ni pun kena bukan. Yang tu bentuk 3 kan. Okay, bentuk 1 kena benar-benar. Bentuk 3 ni tadi dia bukan kan. Bukan. Tapi benar juga bukan tapi benar tu ayat dia. So kat sini 18 tambah 1 ni tidak kan. Tidak tu bukan lah. Tapi benar pernyataan ni 18 tambah 1 19 ni tidak boleh bagi tepat kan. 18 bukan nombor ganjil. Sebab 18 ni nombor genap. Benar kan. Pernyataan dia ada perkataan bukan tu tapi pernyataan dia benar. So tu cara kita buat hujah lah. Nombor 19, tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Semua nombor bulat adalah nombor nyata. 38 adalah nombor bulat. Ni bentuk satu lah. 38 ialah nombor nyata. Premis B. Jika AX kuasa 2 tambah BX tambah C mempunyai punca nyata, maka B kuasa 2 tolak 4AC besar dan sama kosong. Betul. 2X kuasa 2 tambah PX tolak 2 mempunyai punca nyata. Betul. Maka ni dia bentuk 2 lah. Bentuk 2 kena benar jugalah. So makanya kita kena buat lah B kuasa 2 untuk yang ni. B kita P kan. So P kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4 A C yang ni adalah lebih besar dan sama dengan kosong. Itu kesimpulan kita. C. Jika garis lurus Y sama dengan MX tambah C selari dengan pasti X, maka M tak boleh jadi kosong. Betul. M tak boleh jadi kosong. Kalau M tak boleh jadi kosong, ni guna bentuk 3. So kita buat garis lurus disalin balik tu Y sama dengan MX tambah C tidak selari dengan pasti X. X. Maksudnya macam ni. Jika Y sama dengan MX tambah C selari dengan pasti X, maka M sama kosong. Betul lah kalau ni pasti kan. Garisan tu selari dengan pasti X dia macam ni. Memang kecuali dia kosong pun. Pernyataan ni betul. Sah kan pernyataan ni? Jika M tak sama kosong. M tak sama kosong tu maksudnya sama ada garis dia macam ni ke macam ni je. Macam ni ke. Memang tidak selari lah dengan pasti X. Kalau garisan yang macam cikgu warnakan merah lah. Garisan merah ni tak selari lah dengan pasti X. Kalau macam ni. Kalau macam ni punya M dia bukan kosong lah. So pernyataan ni benar kan. Tapi kita kena nafikan dia. Nafikan pernyataan yang atas tu. Tapi jadikan dia benar. Tu bentuk 3 lah. Untuk nombor 20 ni kena guna kalau bentuk 1 kena cikgu salin kat sini semua A adalah C. Cikgu ulang balik. Semua A adalah B. C adalah A. So C adalah B. So kalau kat sini awak anggap ni C, 37 C. C adalah nombor perdana. Nombor perdana ni A kan. Ni baris kedua punya 37 hanya mempunyai 2 faktor. Maknanya C ni hanya mempunyai 2 faktor ni B. So macam mana nak bentukkan premis 1 tu? Kita kena guna semua A. Semua nombor perdana ialah hanya mempunyai 2 faktor. Kita salin balik yang B. Semua hanya mempunyai 2 faktor. Tu cara kita buat lah. Tadi hujah didaktif. Hujah didaktif ni kita nak tahu sah ke munasabah ke. Tapi hujah induktif ni lebih menekankan kekuatan hujah. Kekuatan hujah kita tengok sama ada kemungkinan tahap
kesimpulan itu benar atau tidak dengan andaian semua premis itu benar lah. Okey, kita tengok terus contoh. Tentukan sama ada hujah yang dibiak kuat atau lemah. Seterusnya, tentukan sama ada hujah yang itu meyakinkan atau tidak meyakinkan. Okey. So, kita tengok A tu. Kursi di ruang tamu adalah merah. Okey. Lepas tu, premis 2, kursi di ruang makan adalah merah. Kursi di bilik bacaan adalah merah. Kursi di bilik tidur adalah merah. Semua kursi adalah merah. Tapi kat sini, kita tak tahu yang ni benar atau palsu. Semua premis ni adakah penyataan bila je. Kita tak tahu benar atau palsu. Dan kesimpulan dia tu, semua kursi bilik rumah adalah merah ni, ya ke? So, kursi di tempat contoh kursi di bilik tidur anak merah ke? Kita tak tahu kan. So hujah ini lemah. Maknanya premis ini lemah. Kita tak tahu. Tidak meyakinkan lah kan. Kesimpulan mungkin palsu. Sebab dia tak, kesimpulan ni tidak menggambarkan semua hujah, semua kursi dalam rumah dia. Ada tempat dia tak sebut kan. Sebab tu hujah ni lemah kan. Okey, B. 27 adalah gandaan 3. Betul? 3 dan 9, 27. Okey, betul. 81 adalah gandaan 3. 81 bagi 3, 27. Okey, betul. Semua gandaan 9 adalah gandaan 3. Okey, betul. 9, kalau gandaan 9 tu 9, 18, 27. Ni pun 9 bagi 3 boleh, 18 bagi 3 boleh, 27 bagi 3 boleh. So, hujah ini kuat. Kita boleh kata hujah ini kuat dan meyakinkan. Lah. Kerana semua premis dan kesimpulan benar. Premis pun benar. Semua premis dan kesimpulan benar. Okay. C. Premis 1. Ikan kembung bernafas dengan insang. Ikan kembung dengan insang. Ikan hiu bernafas dengan insang. Kesimpulan, semua ikan bernafas dengan insang. Okey, betul ke? Premis 1 dengan 2 ni betul lah. Tapi semua ikan bernafas dengan insang ni salah. Sebab ikan paus, ikan lumba-lumba tak bernafas dengan insang. So, hujah ini lemah lah. Dan kesimpulannya adalah palsu. Sebab ada ikan yang tak bernafas dengan insang. Cikgu bagi contoh tadi, ikan lumba-lumba dan ikan paus lah. Okey, premis D. Premis 1. 11 darab 5, 55. Betul. 12 darab 5, 60. Betul. Semua gandaan 5 berakhir dengan kosong atau 5. Ni pun betul. Okey, hujah ini kuat dan meyakinkan. Kan kesimpulan benar. Okey, dengan 5 ni kan 5, 10, 15 lah. Semua berakhir dengan kosong atau 5 kan digit akhir dia. Okey. E. Premis 1. 1 adalah nombor perdana. Salah. Sebab semua nombor boleh bagi 1. 2 nombor perdana betul. Ni betul, ni betul. Okey. So, hujah ini kuat tapi tak meyakinkan. Kerana premis 1 ni palsu. Kesimpulan dia betul kan. Tapi premis 1 palsu. So, hujah ini kuat. Semua dah betul dah kecuali nombor 1 kan. Kuat dan tidak meyakinkan. Tapi tidak meyakinkan. Okey, so kesimpulan kat sini, bilangan premis ni tidak menjamin hujah itu kuat. Tapi kekuatan hujah ni bergantung kepada kebenaran kesimpulan. So, hujah yang lemah tidak meyakinkan. Manakala hujah yang kuat hanya meyakinkan jika premisnya benar. Okey, maksudnya hujah induktif ni dia sama ada kalau kesimpulan dia benar, dia kuat lah. Kalau kesimpulan dia palsu, dia lemah. Okey, kalau kuat pun, kalau ada premis yang palsu, contoh tadi ada nombor 1 palsu, walaupun kesimpulan dia benar, dia kuat pun tapi tidak meyakinkan lah kalau ada yang palsu. Tapi kalau semua premis dia benar, dia meyakinkan. Kalau dia dah lemah tu, dia memang tidak meyakinkan lah. Contoh kita buat satu lagi. Premis 1, cikgu buat contoh ni. Meja dibuat daripada kayu. Okey. Kursi dibuat daripada kayu. Okey.
Okey, ni lemah lah. Sebab semua perabot dia buat roda kayu. Mana ada. Perabot boleh je buat roda besi. So, ni adalah kita boleh kata dia lemah kan. Hujah ini lemah. Hujah ini lemah. Dan tidak meyakinkan. Macam itulah lebih kurang. Okay, nanti awak buat, awak nampak lah cara dia. Okey. So, bagaimana anda membentuk hujah induktif yang kuat bagi sesuatu situasi? Okey, kita tengok hujah induktif yang kuat meyakinkan bergantung pada premis dan kesimpulan yang benar. Okey, premis diberikan adalah merupakan bukti atau sokongan kepada kesimpulan yang akan dibuat. Okey, teliti beberapa contoh yang khusus. Perhatikan ciri sepunya, buat satu kesimpulan. Okey, contoh ni, pola ni, dia pola kita 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Okey, 1/1 ni 1/1. Okey. 1/2 ni 2/1. Okey. 1/3 ni 3/1. 1/4 4/1. Okey, kesimpulannya kalau 1/n sama dengan n kuasa -1 lah. So kita boleh buat satu kesimpulan khusus. Kita boleh buat satu kesimpulan umum daripada pola-pola ni. Okey. Di mana n tu kita kena tulis dia sama dengan 1, 2, 3, 4 lah. Setakat yang dia bagi. Okey, pola B pula. 0.5, 0.25, 0.125. Okey. So, pola dia macam ni. So, maksudnya kalau 0.5, kalau ni kuasa 1, 2, 3, 4 kan, kita boleh buat 0.5 kuasa n sama dengan di mana n sama dengan 1, 2, 3, 4. Kita boleh buat macam tu lah. Dia follow pattern. Okay, yang ni pula 1, 3, 5, 7. N kita kat sini, 0, 1, 2, 3 ni. So, kita buat 2n tambah 1. Okey, di mana n sama dengan, kita ganti tempat ni dengan n lah maksudnya. 1, 2, 3. Macam tu. Dot, dot, dot maksudnya nombor yang selepas tu. Dan samalah yang lain. Ni pun ganti tempat n kat dalam ni. Jadi 3n kuasa 2 tolak 3. Cara dia tulis macam bawah. Okey, sampai situ saja. Nanti buat latihan, boleh nampak lah.